Allah pilih kita untuk hidup akhir zaman. Lepas ni tak ada Nabi dan lepas ni tak ada umat. Itu maksud akhir zaman. Selepas ini tiada Rasul dan selepas ini tiada lagi umat mana-mana Nabi. Kerana kita adalah yang terakhir. Yang tu tak ada khilaf. Ijma' bahawa kita adalah yang terakhir. Kaedah mengatakan semakin jauh kehidupan sesuatu umat ataupun umat Nabi Muhammad daripada zaman Rasulullah SAW hidup dulu, maka semakin kuranglah iman mereka. Kita ni kurun ke-15, 1439 Hijrah. Sudah 15 kurun umat Nabi Muhammad hidup di atas muka bumi Allah. Malam ni, hak tuan-tuan duk tengok kita hak hidup malam ni umat Nabi Muhammad kurun yang ke-15, betapa jauh daripada kehidupan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga 3 kurun yang termulia. Apapun banyak hadis-hadis yang membuatkan kita gembira yang diungkapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di samping hadis-hadis yang membuatkan kita semua begitu takut, gerun dan gusar untuk hidup pada zaman-zaman mutakhir ni. Hadis ke-7 muka surat 21, yang ke-7 ini ialah hadis yang merupakan berita gembira kepada saya dan kita semua selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iaitu tajuk dia golongan yang sentiasa menang. Terjemahan Syekh Fahmi. Beliau sangat pakar dalam bahasa Arab. Syekh Fahmi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca hadis ni sama-sama. Anil Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: La yazalu ta'ifatun min ummati zahirina hatta ya'tiyahum amrullah wa hum zahirun. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis yang bercakap tentang benda yang sama. Hadis yang bercakap tentang benda yang sama, iaitu akan ada satu kumpulan di kalangan umat Nabi Muhammad daripada 1400 tahun yang lalu sampai kiamat. Mereka ini memperjuangkan kebenaran, mereka ini memperjuangkan syariat Islam, mereka ini meninggikan Islam, dan kumpulan ini diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kumpulan hadis yang bercakap tentang tajuk ni hampir mencapai tahap mutawatir. Kata ulama hadis, hampir mencapai tahap mutawatir. Nak faham mutawatir ni apa? Dia tinggi daripada hadis sahih lagi. Senang aja, kan? Hadis yang paling tinggi kualiti, hadis yang paling tinggi kedudukan ialah hadis sahih, kan? Imam Bukhari, hadis riwayat Imam Muslim, ataupun hadis dalam kitab Al-Mustadrak Imam Hakim, ataupun hadis yang ada dalam kitab Imam Ibnu Khuzaimah, kitab sahih, ataupun hadis yang ada dalam kitab sahih Imam Ibnu Hibban. Semua ni hadis sahih yang paling tinggi. Ada lagi hadis yang lebih tinggi daripada hadis sahih, iaitulah hadis mutawatir. Tak mau masuk dalam lah, takat tu je. Kita faham dah, bila sebut hadis tu mencapai tahap mutawatir ataupun hampir mutawatir, maka dia tinggi. Antaranya tajuk ini. Maka malam ni kita faham hadis yang Nabi bagi tahu berita gembira kepada umat Nabi Muhammad.
satu golongan yang sentiasa menang. Hadis ini diberitahukan oleh Rasulullah di tempat yang banyak pada zaman Nabi ketika itu. Tuan-tuan faham tak? Tempat yang banyak. Maksudnya ada satu tahun tu Nabi beritahu di satu tempat, dan selepas beberapa bulan Nabi ulang lagi hadis ni di tempat lain pula. Lepas beberapa minggu Nabi ulang lagi hadis yang sama, tajuk yang sama, iaitu tajuk golongan yang sentiasa menang. Dan bila banyak tempat Nabi sebut, siapa-siapa yang rajin cari hadis yang macam ni, dia akan tengok ada sedikit perbezaan perkataan dan ayat di dalam riwayat-riwayat lain, tetapi tajuknya tetap sama, poinnya tetap sama. Nabi nak bagi tahu golongan yang sentiasa menang. Cuma pada tempat A Nabi bagi tahu siapa, pada tempat B Nabi tak bagi tahu siapa, pada tempat C Nabi bagi pula 2-3 ciri golongan yang sentiasa memperjuangkan Islam tersebut. Nabi bagi tahu di tempat C, D dan E. Yang ni kena tengok semualah riwayat tu kan. Itu dia jadi terlalu panjang. Kemudian terjemahan dia, Syekh Fahmi dia pilih satu je lah daripada puluhan sahabat yang meriwayatkan hadis ni, lebih kurang 20 lebih. Lebih kurang 20 lebih sahabat yang meriwayatkan hadis ni. Tuan-tuan, mungkin tuan-tuan kata 20 sikit Ustaz. Ni macam malam ni, kalau Nabi bercakap tuan-tuan depan sahabat ramai macam ni, takkan 20 orang lah dengar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, hadis Nabi ratus ribu, bahkan kata Imam Ahmad mencecah 1 juta hadis Nabi. Siapalah rak hafal? Adakah kesemua sahabat yang bilangan sahabat hampir 140 ribu, adakah semua sahabat 140 ribu tu otak mereka sama? Jawapannya tidak. Ada sahabat yang menghafal dan ada sahabat yang tidak menghafal. Dari segi kecerdikan akal tidak sama. Adapun dari segi iman, semua hebat. Semua sahabat adalah orang saleh. Ini kaedah. Dari segi ilmu tak sama. Ada sahabat yang mencapai tahap mufti, berfatwa, dan majoriti sahabat tidak mencapai tahap boleh berfatwa. Lebih kurang 100 orang saja, tidak melebihi 100 orang saja sahabat yang mampu berfatwa. Sebab tu tuan-tuan, bila ada hadis, kadang-kadang hadis tu 3 orang je sahabat riwayat hadis tu. Pi mana sahabat-sahabat lain? Jawapan dia bukan semua sahabat mampu menghafaz. Ni ilmu tu kan tuan-tuan, hak maklumat saya beritahu tadi ni, bukan semua sahabat mampu menghafal ratusan ribu hadis Rasulullah. Adapun hadis ni, bila ulama-ulama cari sahabat-sahabat yang meriwayatkan, mereka cari daripada ratus ribu hadis, mereka jumpa 20 orang lebih kurang sahabat yang meriwayatkan hadis ni. 20 tu dalam ilmu hadis bilangan yang ramai. Bagi ilmu hadis 20 itu bilangan yang ramai, yang menunjukkan bahawa Rasulullah mengulang-ulang hadis ini di tempat-tempat yang berbeza. Itu yang dia bahas dalam ilmu mustalahul hadis, dalam ilmu mustalah hadis. Kemudian kita tengok periwayat hadis ni daripada Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Bila sebut radhiyallahu anhu, hu tu seorang, dhamir seorang, dhamirun muttasilun mabniyun 'ala ad-dhamm fi mahalli jar bi harfil jar. Tu i'rab dia. Anhu, hu ni seorang. Pasal apa seorang? Kerana dia sahaja yang Islam dan ayahnya tidak Islam. Lupa dah, ni tahun lepas saya sebut. Kalau dia sebut radhiyallahu anhuma, dia dan ayahnya Islam. Seperti Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah Islam, Umar Islam. Kadang-kadang yang ni paling jarang sekali, radhiyallahu anhum. Dia Islam, perawi hadis tu sahabat, ayahnya Islam, tok wannya Islam. Hak ni jarang jumpa lah. Yang tiga-tiga Islam ni sangat hebat lah.
Tuan-tuan boleh carilah buat kerja rumah kan. Mampu tak cari dah. Buat kerja rumah, cari, tengok kan. Mana sahabat yang 3 serangkai Islam. Hebat lah, memang keluarga yang hebat. Anak Islam, ayah Islam, Tok Wan Islam. Yang ni sangat jarang. Kalau Sayyidina Al-Mughirah, sahabat ni, Sayyidina Al-Mughirah bin Syu'bah, hanya dia saja yang Islam. Dia ada seorang hamba abdi nama Fairuz Abu Lu'lu'ah. Hamba abdi dia nama Fairuz Abu Lu'lu'ah. Yang membunuh Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Hamba abdi sahabat ni lah. Ni sambil-sambil kita nak baca hadis ni, tengoklah perawi dia kan. Bahas sikit perawi dia. Hamba abdi dia ni seorang pakar besi, kedai besi. Dia yang buat pisau tu. Dia reka khas pisau untuk membelah perut Sayyidina Umar, dan dia berjaya membunuh, dan Sayyidina Umar mati syahid. Sambil-sambil kita tengok hadis, baru kita nampak kan dia punya kehidupan dia ni. Bukan Mughirah ni jahat ni, sahabat Nabi ni hebat ni, tak ada kena-mengena dengan pembunuhan Sayyidina Umar. Dia punya hamba abdi dia, ghulam dia. Daripada Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sentiasa ada di kalangan umatku ini golongan yang sentiasa menang dalam perjuangan mereka, sehinggalah sampai pada suatu waktu yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Wahum zahirun, mereka sentiasa menang. Kita terjemah, kita hurai satu ayat kepada pengertian hadis ni. Satu, Nabi sebut depan sahabat. Hadis ni Nabi sebut depan sahabat. Antara sahabat yang mendengar hadis ni Sayyidina Mughirah bin Syu'bah. Sebab tu dia riwayat. Antara sahabat yang mendengar hadis ni waktu Nabi sebut tu Mughirah bin Syu'bah. Sebab tu dia riwayatkan hadis ni. Bila kita selalu baca hadis, nama Mughirah bin Syu'bah antara nama yang selalu berulang. Nama sahabat yang selalu berulang. Maka kita pun faham bahawa Sayyidina Mughirah ni satu orang yang ingat apabila Nabi SAW melafazkan hadis. Tuan-tuan ingat tak hadis yang saya sebut tahun lepas? Berapa orang yang ingat? Kalau kita kata sikit je sahabat yang ingat, 20 orang lah. Tahun lepas pun ramai ni juga. Berapa orang yang ingat hadis saya sebut tahun lepas? Tak ada terus, bukan 20. Tak ada terus. Kan? Kira sahabat ratus ribu Nabi sebut tu dia ingat. Tapi tak semualah. Abdullah bin Umar, Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Mughirah bin Syu'bah, macam tu. Jadi bila Sayyidina Mughirah ni dia dengar satu, dan yang kedua dia ingat. Sebab tu dia boleh sampaikan kepada generasi selepas sahabat, iaitulah generasi tabi'in. Tuan-tuan, ni hadis ni malam ni boleh sampai kat kita sebab Sayyidina Mughirah dia mengajar. Dia tak duduk rumah diam. Dia tak buat kerja dia dan kemudian meninggalkan ilmu. Apabila hadis yang kita baca malam ni, hadis yang ketujuh ni sampai kat kita malam ni, bermaksud Mughirah ibn Syu'bah dia ajak sahabat lain, bukan sahabat, sama ada sahabat ataupun tabi'in. Kadang-kadang sahabat mengajak sahabat lain, betul. Kadang-kadang sahabat dia menyampaikan kepada sahabat lain, dan kemudian sahabat yang dengar hadis ni juga dia sampaikan kepada tabi'in. Tabi'in iaitu generasi umat Islam yang hidup selepas kewafatan Rasulullah. Mereka tak sempat untuk melihat Rasulullah, tak sempat. Tetapi mereka sempat berguru dan bergaul dengan sahabat. Itu tabi'in. Kata Mughirah, sabda Rasulullah, sentiasa ada di kalangan umatku ini golongan yang sentiasa menang dalam perjuangan mereka. Maka yang ni ialah satu berita yang menenangkan kita. Kenapa tuan-tuan? Sebab agama ini dijamin oleh Allah, ia akan kekal dibela oleh sekelompok yang benar,
yang Allah redha dengan mereka, mereka redha dengan Allah sampai kiamat. Hari ni, malam ni 1439. Umat Nabi Muhammad masih berbaki, wallahu alam, berapa ratus tahun untuk hidup tak tahu, wallahu alam. Kita nak tempuh banyak lagi zaman yang mengerikan, menakutkan. Kita nak tempuh zaman nanti keluar satu makhluk, bukan makhluk, orang, tapi dia Ya'juj wa Ma'juj. Keluar kelompok ni, Nabi Isa tak boleh lawan. Allah Ta'ala kata, wahai Isa, kamu tak boleh lawan dengan mereka ni. Padahal Dajjal jumpa dengan Nabi Isa, lembek Dajjal. Keluar lepas Nabi Isa bunuh Dajjal, keluar satu kaum lagi kuat, nama dia Ya'juj wa Ma'juj. Ketika Ya'juj wa Ma'juj itu keluar pun, kumpulan yang memperjuangkan Islam ini tetap ada. Tetap ada. Mainlah zaman gelap macam mana pun, kumpulan ini tetap akan ada. Sebelum Ya'juj wa Ma'juj datang zaman Dajjal. Sebelum datang zaman Dajjal, Nabi kata akan datang 1 tahun, 2 tahun, fitnah ketika itu menggelap gelitakan umat Islam. Bukan gelap malam ni, tetapi gelap secara batin. Sehingga manusia tak tahu lagi yang mana satu yang Islam, yang mana satu yang kufur. Tuan-tuan, waktu tu. Sehingga manusia tak tahu lagi yang mana satu yang boleh pahala, yang mana satu boleh dosa. Bila Nabi sebut sampai kiamat akan ada dalam umat aku kelompok-kelompok yang benar, yang memperjuangkan Islam, kalian tak payah takut, tak perlu takut. Cuma kena ikut depa ni je, kumpulan-kumpulan yang benar ini. Kata Al-Imamun Nawawi, hebat Imam Nawawi, dia ambil Sahih Muslim, dia syarah Imam Nawawi tebal ni. Maka menjadilah syarah Sahih Muslim Imam Nawawi itu sebagai syarah terbaik yang diumumkan oleh para ulama sejak zaman Imam Nawawi karang itu ni. Dia wafat tahun 676 Hijriah. Kurun ke-7. Ni kurun ke-15. Sejak dia syarah Sahih Bukhari yang tebal ni, dia syarah jadi tebal ni, maka syarahan dan huraian dia itu menjadi yang terbaik sampai malam ni. Kata Al-Imam An-Nawawi, kumpulan ini bukanlah berada di satu tempat, tetapi mereka berada di banyak tempat. Sebab tu kita ni dengan siapa pun kita bersama, dengan tok guru mana pun kita bersama, dengan parti politik apa pun kita bersama, dengan kumpulan mana pun kita bersama, jangan perasan bahawa kita seorang je betul. Jangan perasan kita saja yang paling hebat. Tidak. Kumpulan yang dipuji oleh Rasulullah ini, yang memperjuangkan Islam cara betul ini, kata Imam Nawawi, dia duduk di tempat-tempat yang pelbagai. Kat Malaysia ada, kat Singapura ada, kat Filipin ada, kat Saudi ada satu kumpulan, dekat Yaman ada, begitu. Bukannya satu tempat. Dan mereka ini seperti yang disebutkan oleh para ulama, hadis ini sebagai berita gembira kepada kita semua kerana kumpulan ini kekal sampai kiamat. Sentiasa akan ada. Apa Imam Bukhari sebut? Beliau sendiri riwayatkan hadis ni dan dia hurai hadis ni. Kata Imam Bukhari, siapakah kumpulan yang sentiasa dimenangkan oleh Allah? Satu, sentiasa dimenangkan. Yang kedua, sifat kumpulan ini sentiasa benar. Dipandu mereka ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Al-Imamul Bukhari, mereka ini ahlul ilmi, kumpulan ulama. Tetap ulama. Macam mana pun orang hari ini 2018 menghina ulama, macam mana pun manusia hari ini 2018 memperlekehkan ulama, maka ulama inilah yang tetap akan memperjuangkan Islam dengan cara yang benar dan tetap memperjuangkan Islam dalam keadaan Allah redha kepada mereka, mereka redha dengan Allah. Sebab tu yang paling selamat dengan ulama, tetap yang paling selamat. Hari ini macam-macam orang bubuh racun dalam pemikiran masyarakat. Oh, tentang ulama apa semua kan.
memperkecil, memperlekeh-lekehkan ulama dan sebagainya. Maka yang perlu kita tahu, saya dan kita semua, ialah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi jaminan kepada ulama-ulama yang rabbaniyin, yang wara', yang alim ini, untuk mereka lah yang memimpin masyarakat, bukan Imam Nawawi seorang. Begitu juga Al-Imam Ahmad ibn Hanbal dan ramai yang lain lagi. Bila sebut hadis ni, satu kumpulan yang sentiasa memperjuangkan kebenaran, kumpulan yang sentiasa memperjuangkan Islam ini, imam-imam lain semua sebut hum ahlul ilm, hum ahlul hadis, hum, kata para ulama, mereka itulah golongan kumpulan-kumpulan yang memperjuangkan melalui jalan ilmu. Melalui jalan ilmu. Kemudian sehingga sampailah pada suatu waktu yang dikehendaki oleh Allah. Mereka ini akan memperjuangkan kebenaran sehinggalah mereka sampai waktu yang dikehendaki oleh Allah, sama ada mereka ni wafat. Itu maksud dia. Sehinggalah sampai waktu yang telah ditentukan oleh Allah dan ataupun sehinggalah sampai pada satu masa last sekali dekat-dekat nak kiamat, iaitu dia ada satu waktu nanti atas muka bumi ni tak ada dah kumpulan ni. Bila tuan? Betul-betul dekat-dekat nak kiamat, iaitu ketika mana Dajjal mati dah, Ya'juj Ma'juj mati dah, Nabi Isa wafat dah, habis tanda ni habis. Keluar angin daripada Syam ataupun daripada Yaman, dua riwayat. Angin ini dia keluar, dia kena kepada orang-orang yang beriman, dia mematikan orang yang bukan beriman. Macam kita tengok hari ni, orang yang kalaupun ada dalam diri dia saki baki iman, maka angin ini akan mematikan orang itu. Bahkan ada di kalangan orang ini, dia hanya pandai menyebut la ilaha illallah sahaja, tak semayang, tak apa, la ilaha illallah, dan dia yakin dengan la ilaha illallah, dia tidak kufur dengan la ilaha illallah. Dia kena angin ni, mati juga dia. Nampak tuan? Waktu itu, setelah angin ini mematikan kesemua saki-baki orang Islam yang ada atas seluruh muka bumi ini, waktu itu tak ada kumpulan ni. Berakhirlah ketika itu kumpulan ini. Tak ada dah. Di atas muka bumi ini ketika itu, orang berjima di tengah jalan. Waktu itu. Dan tidak ada siapa lagi yang menyebutkan la ilaha illallah, seorang pun tak ada dah. Waktu itu berakhirlah tempoh kumpulan ni. Itu maksud dia. Kemudian kita tengok apa yang dihuraikan oleh pengarang penyusun hadis ni, Syekh Ahmad Fahmi Zamzam hafizahullah. Keterangan Allah menjadikan umat Islam ini umat yang terakhir. Kita umat yang terakhir. Oleh sebab itu Allah berjanji akan memelihara Al-Quran. Allah janji tuan untuk jaga Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah janji kami akan jaga. Sebab tu Quran ini dia tidak akan mampu diselewengkan. Tuan, kalau mana-mana syarikat atas dunia ni dia nak cetak Quran 1 juta, kan kaya. Yahudi kan kaya. Yahudi berapa banyak syarikat yang maha kaya ni, kan? Trilion punya, ratus trilion punya USD punya, depa punya dana depa. Takat dia nak sebang 1 juta Quran palsu, dia pergi tambah 5-6 ayat ya. Tak payah tambah 1000 ayat, tambah 5-6 ayat ya. Nescaya depa dah boleh buat 200 tahun yang lalu, dia boleh buat dengan kekayaan dia, tapi dia tak mampu buat. Sampai hari ni tuan, sampai hari ni 2018,
dengan kekayaan yang melimpah ruah, blok ekonomi dan perdagangan yang Yahudi pegang, Freemason pegang, tapi dia tak boleh nak sentuh Quran. Tak ada tempat yang terpencil dalam dunia ni yang dia boleh keluarkan Quran palsu, walaupun satu Quran 5 ayat. 5 ayat cukup lah, tak payah 1000 ayat. Tak boleh. Keluar salah sikit je, terus orang Ta'ala hantar siapa-siapa, dia buka Quran, dia tunjuk ni salah. Ada salah satu ayat, ada salah satu baris. Bukan 10 tuan, satu baris pun seorang Muslim akan jumpa kesalahan tu. Tuan-tuan tengoklah, mana-mana syarikat yang duk cetak Quran, ada satu baris pun akan ada orang jumpa dan orang akan laporkan, kerana Allah berjanji sebagai keistimewaan untuk umat ini, kami akan pelihara Quran ini untuk tidak diselewengkan. Kalau syariat nabi-nabi lain diseleweng, termasuklah syariat Nabi Isa alaihissalam, diselewengkan, dan kumpulan yang memperjuangkan kebenaran di kalangan umat-umat Nabi lain berakhir. Sebab tu Sayyidina Salman Al-Farisi, Salman Farisi semua orang kenal, dia bukan orang Arab, dia orang Iran, lepas tu masuk Islam. Salman Al-Farisi mencari kebenaran, berguru dengan 3 orang guru sampai mati, 3-3 ni. Ketiga-tiga guru dia adalah ulama Nasrani. Dia berguru dengan guru pertama sampai meninggal. Guru tu pesan hampir kepada sekian orang alim Nasrani ketika tu, jangan pergi kat orang lain, kerana agama ini telah banyak dirubah-rubah. Kat tok guru kedua duk sampai meninggal. Tok guru yang kedua, sebelum meninggal tok guru ni pesan, aku ni dah ujung dah umur, hampir cari tok guru sekian, jangan pergi kat orang lain. Dan akhirnya meninggal, dia pergi kat tok guru yang ketiga. Tok guru tiga tu pun di akhir hayat dia pesan benda yang sama. Nampak tuan? Tak ada dah. Tok guru tu kata hampir kepada tok guru ni, setakat yang aku tahu, kata tok guru yang ketiga ni, tok guru Salman Al-Farisi kata, setakat yang aku tahu, tidak berbaki lagi mereka yang memperjuangkan syariat Isa yang benar di atas muka bumi ni. Hampir kat orang lain aku tak tahu. Setakat yang aku tahu, tak ada lagi ulama Nasrani yang memperjuangkan syariat Isa yang benar. Dia pun pergi kat tok guru yang keempat, kemudian akhirnya berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita alhamdulillah Allah jaga syariat kita. Muka surat 22. Muka surat 21 bawah tu tuan guru pengarang kata umat Islam ni diuji macam-macam. Bermula dengan ditentang di Mekah, muka surat 22. Di Mekah Nabi SAW diuji, ditentang oleh kerajaan dan penduduk Mekah. Kemudian pergi Madinah, Nabi bentuk kerajaan. Bila Nabi bentuk kerajaan, ujian tetap ada. Daripada siapa pula? Munafik pula, geng munafik. Yahudi pula lawan Nabi, pun dalam selimut juga, yang duduk dalam Madinah. Kesemuanya menentang Rasulullah. Selepas Nabi wafat, timbul pula gerakan riddah. Anda boleh tengok muka surat 22 tu. Riddah besar-besaran, murtad. Sehingga Sayyidina Abu Bakar membentuk pasukan tentera. Membentuk pasukan tentera untuk mendepani lebih daripada 80,000 orang murtad. Tuan-tuan, besar lah waktu tu. Yang lawan dengan tentera Abu Bakar tu, yang jadi taman darah masuk dalam kota tu, jadi menjadi kota darah disebabkan ramainya yang mati dalam peristiwa tu. Kemudian Majusi yang berselimutkan Islam, golongan Batiniyah, pengaruh falsafah, pemikiran Yunani. Sampailah kurun ke-7, serangan bangsa Tatar, Mongol yang menghancurkan peradaban Islam di Baghdad, yang nama ketika itu Kerajaan Abbasiyah. Kerajaan Abbasiyah. Begitu juga halnya dengan pembantaian terhadap orang Islam ketika jatuhnya kerajaan Islam di Andalus, Spanyol. Spanyol bola, tuan-tuan tengok tu. Kan? Dulu di Spanyol tu kerajaan Islam
dia yang daripada Syria, entah kerajaan Umayyah. Kerajaan Umayyah ni muncul selepas Sayyidina Ali wafat. Sayyidina Hasan ibn Ali letak jawatan, naik kerajaan Islam baru, nama dia dinasti Umayyah, lebih kurang 100 tahun. Kemudian digulingkan kerajaan Umayyah di Syria ni, digulingkan. Dia punya pemegang jawatan khalifah waktu tu, anak cucu cicit mereka melarikan diri ke Spanyol. Tu cerita dia. Dia asaskan kerajaan Islam di Spanyol, Andalus, dan kemudian naik satu lagi kerajaan Islam baru di Baghdad, iaitu kerajaan Abbasiyah. Ni serentak tuan-tuan. Abbasiyah di Iraq dengan Andalus di Spanyol ni naik serentak. Usia kedua-dua kerajaan Islam yang hebat ini lebih kurang 7 hingga 800 tahun. Punyalah lama. Tuan-tuan pergi Spanyol, tuan-tuan tengok apa kesan Islam yang ada, kan? Tak ada. Itu tajuk lain lah. Ni cuma pengarang kitab ni, Syekh Fahmi, dia nak cerita tentang umat Islam punya zaman ni, kurun pertama, kedua, ketiga, 4, 5, 6, 7, sampailah kerajaan Islam Umayyah jatuh, kerajaan Islam Abbasiyah jatuh, kerajaan Islam Andalus jatuh. Tuan Guru nak beritahu bahawa sampailah pada zaman moden ini, Islam dibantai oleh seluruh musuh-musuh. Zionis, orang barat, missionary, apa semua. Tetap orang Islam memiliki satu kumpulan yang memperjuangkan Islam dengan kebenaran. Inilah kumpulan inilah yang memperjuangkan Islam dengan kebenaran. Kemudian perenggan muka surat 22, perenggan terbawah. Walaupun ada di kalangan umat Islam sekarang ini orang yang tidak mempedulikan tentang hal-hal agama, namun masih ramai di kalangan mereka golongan yang bersungguh-sungguh untuk mempelajari ilmu agama dan berjanji setia untuk memperjuangkannya. Walaupun ramai di kalangan umat Islam yang telah hancur akhlaknya, namun masih ramai lagi di kalangan mereka golongan yang berakhlak tinggi dan berbudi tinggi, berbudi pekerti luhur. Walaupun syiar-syiar Islam diinjak-injak, nampak tuan? Ni orang kata para ulama bila dia karang tu, tuan-tuan boleh tengok hak karangan dia tu hak berlaku di keliling kita, seolah-olah mereka melihat dan sebenarnya Allah mengilhamkan perkataan-perkataan dan ayat tu kepada mereka. Syekh Fahmi sebut, walaupun syiar-syiar Islam diinjak-injak di sebahagian tempat, namun di tempat lain syiar-syiar Islam masih lagi gagah dan teguh. Walaupun aktivis-aktivis Islam ditindas dan diseksa di satu tempat, namun di tempat lain mereka masih disanjung dan dihormati. Sentiasa ada sampai kiamat. Habis hadis yang ke-7. Kita tengok hadis yang ke-8. Muka surat 24. Tengok tuan. Pasal puasa sangat. Nak kuih 9 dah. Sebab kuih 9 berhenti ya. Bolehkah? 9.5 minit dah tuan. Tambah sikit. Hadis ke-8, penyakit umat-umat dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca sama-sama. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu yaqul, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sayusibu ummati da'ul umam. Faqalu, ya Rasulullah, wama da'ul umam? Qal, al-ashar wal-batar wat-takathur wat-tanajush fi dunya wat-tabaghud wat-tahasud hatta yakuna al-baghi. Rawahu al-Hakim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umatku akan ditimpa penyakit-penyakit yang pernah menimpa umat-umat dahulu. Bismillah.
Subhanallah. Sahabat tanya Nabi, apakah penyakit-penyakit yang pernah menimpa umat-umat terdahulu itu? Nabi menjawab, penyakit-penyakit itu adalah 5. Nabi jawab, terlalu banyak bersukaria. Nombor 2, Nabi kata terlalu mewah. Nombor 3, Nabi tak sebut nombor-nombor ni, mengumpulkan harta sebanyak mungkin. Nombor 4, tipu menipu dalam merebut harta benda dunia. Nombor 5, saling memarahi. 6, Nabi sebut 6. Tak maaf, nombor 6. Yang ke-6, dengki mendengki sehingga jadi zalim menzalimi. Kita tengok apa huraian dia. Hadis ni tajuk ceramah ni. Ni hadis ni tajuk ceramah 1.5 jam. Saya tak urai dah lah 1.5 jam. Urai sikit je. Ni nak jumpa pula berapa bulan berapa tak tahu. Ni 8 bulan orang Ta'ala tangguh kan. Orang Ta'ala bagi rehat 8 bulan. Wallahu alam, bulan depan nak jadi apa kedak kan. Tak tahu, wallahu alam. Insya-Allah semoga boleh sambung insya-Allah. Keterangan, cuba tengok. Penyakit-penyakit yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi telah banyak kita lihat di kalangan orang Islam hari ni. Tidak tuan-tuan? Tuan-tuan tengok 6 ni. Ada tak? Tuan-tuan sekalian, hak ni kelemahan kita. Di samping Allah Subhanahu Wa Taala bagi banyak kelebihan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di sana juga ada beberapa kekurangan, tapi kelebihan tu lebih banyak. Antara benda yang bahaya ataupun benda yang kurang untuk umat ni ialah tuan-tuan, semua jenis perangai buruk umat-umat dulu Tuhan himpun tang ni. La ilaha illallah. Seperti mana Allah menghimpunkan kesemua kelebihan umat terdahulu kepada umat ini, begitu juga Allah himpun semua jenis penyakit hati dan penyakit pelik-pelik yang ada pada umat dulu ke umat ni. Tuan-tuan, kalau Nabi Lut umat dia penyakit yang paling besar satu lah. Homoseks, laki sama laki. Itu umat Nabi Lut. Tengok pula penyakit kaum Nabi Saleh. Kaum Nabi Saleh ni pula Allah bagi kelebihan dengan Nabi Hud. Nabi Saleh dan Nabi Hud, umat dia pakar dalam pembinaan. Akhirnya sehingga mereka kufur dengan nikmat tersebut dan berlawan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan syariat Allah ketika tu. Tiap-tiap umat terdahulu dia ada penyakit khas. Jadi penyakit macam ni zaman Nabi Sulaiman, penyakit macam ni zaman Nabi Ayub, dia punya umat dia perangai tak elok macam ni. Adapun zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah himpun semua duk tang ni, duk zaman kita selama 1400 tahun ni. Tambah lagi jauh dengan kehidupan Rasulullah, lagi berhimpun semua jenis benda-benda kronik, benda-benda pelik ni zaman ni. Apa dia yang tak ada? Apa dia yang tak ada? Laki pergi jadi perempuan, perempuan pergi jadi laki. Lepas tu pula hak tukang tu pula berkahwin pula sama-sama lepa pula 2 kali pening. Dah tukang dah, berkahwin pula sama-sama lepa. Ish, kok mana pula dah? La haula wala quwata illa billah al-aliyyil azim. No? Hak perempuan pergi jadi laki, hak dia ni laki jadi perempuan, lepas tu berkahwin sama lepa. Tuan-tuan, ni hak berhimpun ni, yang berhimpun zaman ni. La haula wala quwata illa billah al-aliyyil azim. Jadi kata Syekh kita, pengarang kitab ni, dia kata telah banyak kita lihat di kalangan kaum muslimin hari ini. Di sana sini kita melihat penyakit ini menular dalam masyarakat dengan ganasnya. Tengok ayat Syekh. Betul tak dengan ganasnya? Betul. Tengok satu persatu. Terlalu banyak bersukaria. Sakan tak umat kita? La ilaha illallah. Seronok daripada bayi tak ada lah.
Daripada kanak-kanak sampai tua, umur 60, seronok berjoget lagi. Joget. Daripada bintang kecil sampai kilauan emas, sampai gegar Vaganza. Gegar Vaganza ni artis-artis yang dah balik dah, duk rumah, duk belah anak apa semua, hak buka, hak menega apa dah yang dah ada kerja. Syarikat hak buat rancangan ni, dia pi ambil balik ni artis-artis ni. Mai lah, mai menari balik. Punya berdosa ni hak syarikat ni. Kawan tu dah balik dah, ada yang menega dah, ada yang ada keluarga dah, dia pi ambil pula, mai. Jawab depan Tuhan ni, suruh jawab. Kan? Hak masuk tu tak apalah, dia jawab bagi diri dah. Ni, hak pi ambil balik ni. 20 orang, 30 orang, 40 orang artis hak lama-lama hak tinggal menyanyi pun tak mau dah. Ambil buat mai balik. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Terlampau-lampau bersukaria, Nabi kata. Ada umat dulu yang kena penyakit ni, satu umat je. Satu penyakit tu je, umat tu kena. Umat Nabi Muhammad semua berimpun. Hak terlampau bersukaria pun dalam umat Nabi Muhammad, hak gila bina rumah, bina tempat tinggal yang mewah-mewah pun umat Nabi Muhammad. Yang hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi Rasulullah lah yang akan menyelamatkan kita sekiranya kita kembali awal kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita melihat di sana sini, kata Syekh Fahmi kata apa? Menular dalam masyarakat dengan ganasnya. Memang, no? Dunia Islam telah dilanda krisis rohani yang sangat tajam dan meruncing. Tuan-tuan tengok rancangan. Setiap satu rancangan, tuan-tuan ingat RM500 kah nak keluar satu rancangan? Satu rancangan. Saya duk pergi TV Hijrah kan, TV3 apa. Satu-satu rancangan tu tuan-tuan nak kena cari syarikat-syarikat yang sponsor ni ratus ribu. Nu nak bayang hak main merapu, Karet komedi lah, Maharaja lawak. Tuan-tuan ingat RM500,000, RM400,000 kah dia punya kos dia? Jutaan. Kita heran tengok iklan. Saya boleh sebut tak ni? Ada satu TV, itu ya, satu TV Islam. Kalau waktu kemuncak, iaitu daripada 7.30 sampai 8.30 tu, iklan 30 saat dikenakan cas RM50,000. Tuan-tuan balik tengok iklan, ada iklan 1.5 minit, satu iklan. Mampu tak bayang dah. Tuan-tuan akan tengok iklan tu 15 saat, tuan-tuan kira 15 saat ataupun 30 saat paling banyak. Lepas tu habis iklan tu. Paling mahal, paling lama syarikat sanggup bayar RM50,000. Jadi saya tanya, kata, ni kadang-kadang setengah jam tu berapa iklan dah dia dah? Kan dah berapa ratus ribu. Dia kata, ustaz, satu-satu rancangan kita nak buat keluar, telan belanja mencecah kadang-kadang juta. Nak tampung kok iklan ni lah. Yang tu TV hak Islamik. No TV yang segala jenis sukaria dia buat masuk dalam tu. Betul ke bohong pun dalam tu, super spontan pun dalam tu, Akademi Fantasia dalam tu, tuan-tuan, jutaan. Ni rancangan-rancangan merapu hak seronok tak ada punca ni. Seronok tak ada punca. Tengok 2 minit kita kata tang mana dia nak bagi maklumat ni, tak ada langsung. Kan? Ni. Hak ni yang disebut ni. Yang ni yang disebutkan oleh Rasulullah, terlalu banyak bersukaria akan kena kepada umat aku. Inilah fitnah yang nak kena jaga daripada kena kepada anak cucu cicit kita semua dan keluarga kita semua. Kenapa benda ni berlaku? Pasal apa orang habis satu rancangan berjuta ringgit kena cari nak habiskan kepada satu rancangan merapu yang tak ada faedah pada kehidupan dunia akhirat, tak ada faedah. Betul-betul tuan-tuan tengok rancangan-rancangan saya sebut tak ada faedah dunia akhirat. Dia betul-betul untuk mengisi kekosongan jiwa saja sebenarnya. Dia kosong tang ni. Dia bergelak tu tuan-tuan, di akhir
Ketawa dia tu, akhir dia gelak tu adalah kesedihan dan juga kemurungan. Sebab tu dia nak kena isi dengan gelak yang banyak. Sebenarnya yang tuan-tuan dengar dia duk gelak, duk mengilai ketawa tu, habis dia gelak tu dia kosong. Dia nak kena gelak lagi, sebab yang sedang menjirus hati dia yang kosong itu adalah air laut. Sebab tu dia tak pernah puas, kan? Dia kira nak kena cari hak gelak tak habis, kan? Sebab tu lepas sejam rancangan gelak, lepas sejam rancangan gelak, lepas sejam rancangan lawak bodoh, tak habis hak lawak bodoh tu. Syekh kata apa? Dengan kekosongan rohani itulah mereka terpaksa mencari dan mengumpulkan harta benda sebanyak-banyaknya. Harta benda dan benda lawak ni kena cari banyak-banyak untuk memuaskan hawa nafsu. Dia jadi kosong. Maka apabila hawa nafsu diturutkan, sudah tentu mereka menggunakan segala cara dan tipu helah untuk mendapatkan harta. Yang ni hak fitnah, saling dengki mendengki sehingga zalim menzalimi tadi ni. Dan yang ada hanyalah kecurangan, khianat, dengki mendengki dan sebagainya. Tuan guru pengarang pun dia tak hurai banyak, sikit-sikit saja. Kita tengok penyakit ni satu persatu. Yang pertama, terlalu banyak bersukaria. Tadi saya dah sebut. Yang kedua, terlalu mewah, terlampau mewah sehingga melupakan kita kepada Allah. Yang ketiga, mengumpulkan harta sebanyak mungkin. Hak ni yang berlaku. Ini yang berlaku, kan? Nabi Musa antara ujian umat dia waktu tu Qarun. Dalam dunia ni yang boleh lawan kekayaan Qarun dua. Siapa jawab betul boleh balik awal. Lewat ni. Yang boleh lawan kekayaan Qarun dua. Yang pertama Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman tak boleh lawan lah. Nabi Sulaiman, tak ceritalah Nabi Sulaiman. Yang kedua Zulkarnain. Zulkarnain ni pun dia punya kawasan pemerintahan dia barat ke timur. Tapi tak boleh lawan Nabi Sulaiman lah, sebab Nabi Sulaiman bukan barat ke timur. Barat ke timur jin dan manusia, haiwan. Benar kan? Zaman Nabi Musa ada satu orang yang Allah uji fitnah dengan fitnah harta. Fitnah harta, iaitulah Qarun. Manusia bila dia ada harta makin dekat dengan Allah kan makin jauh dengan Allah. Majoriti makin jauh dengan Allah. Ini kaedah. Apa bukti dia? Qumtu ala babil jannah. Nabi kata, ingat tuan, ni benda ni penting. Aku berdiri di depan pintu syurga, kata Nabi. Allah Ta'ala bagi Nabi berdiri di depan pintu syurga. Aku tengok semua ahli syurga. Dan aku mendapati majoriti penduduk syurga adalah di kalangan orang miskin. Orang kaya pergi mana? Hati-hati orang kaya. Kuota sikit je. Sifat manusia, lagi dia kaya, lagi dia mewah. Lagi dia kaya, lagi dia lupa Allah. Lagi dia kaya, lagi dia bongkak. Lagi dia kaya, lagi dia nak menunjuk. Ada tak orang kaya menunjuk? Ada. Qarun dia keluar dengan emas apa semua, dia pakai penuh di badan dia. Sampai semua orang-orang yang tak ada iman tengok seronok tengok Qarun. Kalau dapat harta macam tu kan best. Allah sebut dalam Quran, inna Qaruna kana min qaumi Musa. Qarun ni daripada kabilah Nabi Musa, kaum Nabi Musa, bahkan sepupu. Dia sepupu ni kan. Qarun ni sepupu. Ada pendapat kata pak menekan, tapi jumhur ulama tafsir kata sepupu. Musa bin Imran ibn Qa'isah. Adapun Qarun pula nama dia Qarun ibn Yasir bin Qa'isah. Nampak tak tok wan sama? Sepupu. Kan? Allah Ta'ala kata dia di kalangan kaum Musa yang telah melampau di atas muka bumi Allah dengan nikmat yang Allah bagi. Last kali Allah Ta'ala sebut, la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Jangan bermegah-megah.
Jangan tunjuk emas kamu banyak mana ke orang ramai. Jangan tunjuk rumah yang kamu bina seperti istana kepada orang ramai. Jangan tunjuk baju-baju mewah yang Allah bagi bermegah-megah depan orang ramai. Jangan tunjuk jenis makanan hebat yang kamu makan yang Allah bagi kepada orang ramai untuk bermegah-megah. Kerana bermegah-megah itu sifat orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kaya, dia akan bermegah-megah. Dia seronok untuk tunjuk. Kenapa? Apabila orang ulama-ulama di kalangan umat Nabi Musa ni pi nasihat, wahai Qarun, jomlah balik kepada kita. Qarun ni dia bukan keluarga Fir'aun. Kalau Fir'aun dia Fir'aun lah, kan? Qarun ni dia keluarga Bani Israel. Dia Bani Israel, kan? Ulama-ulama Nabi Musa pi ziarah dia, beritahu kat dia, wahai Qarun, kembalilah kepada Allah. Wahai Qarun, jangan tayang barang-barang kamu, jangan bongkak di hadapan orang susah. Jangan suka selalu bermegah-megah. Qarun ni dia suka buat keluar kereta dia tunjuk kat orang. Kan kereta dia warna pula dah. Kereta dia suka tunjuk kat orang. Kereta aku tunjuk merata dalam Facebook, dalam YouTube, tunjuk kat orang kereta dia. Oh, satgi dia buat keluar pula barang kemas dia ada, tunjuk kat orang. La tafrah. Jangan menayang. La tafrah ni jangan duk menayang. Innallaha la yuhibbul farihin. Allah tak suka. Bila orang pi nasihat dia, Qarun ni tengok perangai orang yang Allah bagi, bila Allah bagi kelebihan harta ni apa dia? Bila orang pi nasihat dia akan kata apa? Sama. Perkataan yang sama, dia kata apa? Innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya semua kekayaan ni aku dapat sebab aku ada ilmu, aku yang usaha, aku yang fikir. Sebiji orang kaya hari ni sama juga. Hak jenis menayang-menayang ni, hak tu yang disebut. Dia kata biarlah saya yang kerja. Dia kata biarlah. Aku yang kreatif dan berteruk-teruk kerja. Aku nak tunjuk ke tak tunjuk ke, biar pergi lah. Sama ada ayat? Sama. Sebab apa? Sebab tempat duduk nanti sama. Maka kena insaf awal. Kena tengok apa tragedi yang berlaku kepada orang dulu. Kalau kita buat benda yang sama, maka umat ini akan dapat balasan yang sama. Sebab itu didatangkan Quran. Sebab itu Al-Quran bawa kisah-kisah yang terdahulu. Nak cerita hak ni. Hampa buat benda yang sama, kamu akan menerima akibat yang sama, dan sifat mereka sama. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Mengumpulkan harta sebanyak mungkin, menipu dalam merebut harta benda dunia. Nah, kalau umat Nabi Hud, tuan-tuan tak pernah dengar umat Nabi Hud kan? Saya sebut sikit. Tadi saya janji nak berhenti 9 suku dah. 9-10 kan? Tuan-tuan sekalian, umat Nabi Hud Allah sebut dalam Quran. Tuan-tuan balik tengok dalam Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Tidakkah kalian mengkaji dan memperhatikan serta mengambil pengajaran daripada apa ya Allah? Bi'ad, dengan kisah kepada kaum Ad. Irama dzatil imad. Mereka ini terdiri daripada kaum yang mempunyai jurutera yang luar biasa. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Kepakaran mereka dalam pembinaan tidak pernah ada dalam dunia ni sampai kiamat. Kaum Nabi Ad yang Allah puji dari segi kepakaran, tapi kufur lah, bukan Allah puji. Allah sebut tentang kepakaran mereka yang mereka kufur dengan Allah. Mereka ada raja dia, ada satu tempat bangunan yang panjangnya beratus kilometer bangunan. Di bawahnya ada sungai mengalir. Raja ni dia suka baca buku-buku lama. Buku-buku yang menceritakan tentang zaman dulu, tentang syurga dan sebagainya. Tapi dia tak beriman dengan syariat tu. Cuma dia suka tengok sifat syurga yang Allah sebut. Dan dia mencabar Allah SWT. Dan dia membina sebuah kota yang seperti syurga. Tingkat di bawahnya tingkat, di bawahnya tingkat, di bawahnya tingkat, di bawahnya tingkat, selama 500 tahun. Bangunan tu dibina. Punya dahsyat lah. Memang takkan ada dah sampai kiamat yang bina bangunan secanggih tu. Nah, sungai mengalir di bawah sungai, sungai. Kan? Arkitek waktu tu, jurutera.
dan arkitek pada zaman tu. Nah, jadi yang tu ujian pada zaman itu, dan kata Rasulullah, umat aku ini diuji dengan kesemua ujian-ujian tersebut. Nah, walhamdulillahirabbil alamin. Kita berhenti pada hadis yang ke-8. Insya-Allah kita sambung nanti. Wallahu a'lam. Akan datang hadis yang ke-9. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka